yang itu hari, harap-harap kamu buat. Okay. Macam juga dua mutiara. Okay. Kita buat yang perkara rumus. Dan kalau kamu lihat, okay, tajuk ni tak banyak, sikit saja. So kita nak habiskan sama-sama. Right? Dan apa ni, dianya tak susah. Okay, kalau yang sebelum ni kamu buat, okay, kamu cuba tengok balik, okay, soalan yang kamu buat. So kat situ kamu dah boleh nampak lah, okay, sebenarnya tak susah pun. Dia cuma gabung semua operasi, semua apa tu, cara yang kamu buat sebelum-sebelum ni. Okay. Dan benda ni penting sebab satu ialah dia punca, okay, bila kamu belajar nanti subjek-subjek lain ataupun tingkatan atas nanti, okay, kamu akan jumpa banyak formula matematik. Okay, dalam subjek lain pun ada, okay, formula matematik. So formula-formula tu, okay, semuanya daripada perkara rumus lah. Okay, sebab tu formula matematik tu kita panggil juga rumus matematik. Okay, rumus matematik, formula matematik, formule, okay, ataupun apa ni, teori matematik. Okay, semuanya ada. Dan biasakan diri, okay, biasakan diri supaya apa saja yang ada depan mata kamu, kamu tak terkejut lah. Okay, kamu relax, okay, sebab kamu pernah buat. Okay, kamu relax saja. Dia actually kalau cikgu ulang balik lah, okay, untuk kita buat tajuk perkara rumus ni, okay, dia start dengan ungkapan matematik, okay, yang tu hari, okay, kita buat. Daripada ungkapan ada tanda sama dengan, so dia jadi persamaan matematik, okay, persamaan algebra, okay. Dan kemudian dalam persamaan tu ada beberapa pemboleh ubah. Huruf tu wakil nombor kan, tu pemboleh ubah. Dalam sains pun kamu buat. Oh, kamu agak ketinggalan kot sebab kita tak sempat. Sekolah kan tutup lama, tak sempat banyak eksperimen. Normally kalau main dengan eksperimen mesti ada formula. Okay. So dekat situ, okay, pemboleh-pemboleh ubah tu kita boleh ubah suai dan kita boleh cari nilai. Dan dalam proses nak cari nilai, yang itulah, okay, kita cari dia punya perkara rumus. Okay, daripada rumusan atau formula matematik tu, kita cari dia punya nilai dan itulah, okay, kita cari dia punya perkara rumus. Contoh mudah cikgu bagi. Okay, kalau kamu ada satu formula, okay, ada satu formula. Ni kamu tengok betul-betul. Ringkas je. Okay, ringkas je contoh, tapi tengok betul-betul apa yang kamu kena buat. Sebab tu masa kelas sebelum-sebelum ni, form 1 especially, ingat balik, okay, ingat balik, relax, okay, jangan panik, okay, cakap dengan diri sendiri. Aku pernah buat, don't worry, boleh buat je. Macam tu, cakap dengan diri sendiri. So masa tu kamu boleh try and error lah. Okay. Contohnya dia bagi simple, okay, simple rumus, okay, atau formula. Okay, W contoh sama dengan negatif 6, negatif 8T. So dia nak tentukan, dia nak tetapkan cari nilai T. Okay. Dalam satu formula, okay, dia ada dua pemboleh ubah sekarang ni, W dengan T kan. Tapi sekarang ni kita nak cari T. Okay, kita nak cari nilai T, andai kata W tu kita boleh letak apa-apa nilai. So T tu yang jadi perkara rumus. T tu yang kita akan buat dia jadi perkara rumus. Okay, cara dia, tadi siapa masuk? Tak sempat. Okay, dia macam mana? Okay, so T tu, okay, kamu akan ubah suai. Okay, kalau kamu lihat, okay, kat sini kita nak pindahkan negatif 6 dulu. Okay, so W, okay, tolak 6 sama dengan negatif 8T. Okay, kemudian bila nak tinggalkan T sahaja, so W, okay, negatif, not negatif, bahagi ni pindah sebelah jadi darab kan. Darab ni pindah sebelah jadi bahagi kan. Okay, sama per
8 sama dengan T. So, at the end kamu dapat T sama dengan W negatif 8 W negatif 8 minus negatif 8. Okay. Kalau apa, kamu pindahkan negatif 8 lah. Okay. Negatif 8 pindah. Negatif 8, of course lah negatif 8. Kalau pindah, jadi negatif 8 lah, betul lah kan? Sekejap, negatif 8 lah, betul lah. Okay. Negatif 8, negatif 8. Sekejap. Cikgu dah bengong lah. Negatif 8. W8, negatif 8. Okay, ni lah. Penting yang ini. So yang ni negatif. Negatif 8. Yang ni negatif. Ni tu. Sekejap Yang ini cikgu keliru sikit. Betul lah. Betul lah. Negatif 8 pindah sebelah jadi negatif 8. So, tolak 6, tolak 8. Tolak 6, tolak 8. Tolak 6, tolak 8. Okay. Betul, kita asingkan. W tolak 8. Kalau kita tak asingkan, still sama macam ni lah. Okay. Kalau tak, dia macam ni je. Alright. So, yang ini, kita jadikan T ni satu perkara rumus. Okay, satu perkara rumus. Okay, kita nak cari nilai T. So, W ni kita boleh masuk apa-apa nilai lah. Okay, apa-apa nilai. Cikgu confuse sekejap lah. Negatif 6 per negatif 8 boleh jadi positif tak? Kalau kita tak asingkan, in case kalau kita tak nak asingkan lagi selamat kot daripada kita asingkan. Okay, sebab agak mengelirukan kat situ. Okay, so kat sini kita maintain lah W tolak 6 per negatif 8. Habis. So T tu yang sekarang yang kita tengah buat. Okay, untuk tajuk ni. Okay, apa saja bentuk persamaan. Okay, kamu ubah sesuai, kamu gerakkan kiri kanan. Okay, untuk tinggal satu huruf je. Okay, satu pemboleh ubah je. Yang itu yang kita panggil dia sebagai push. Okay. So sekarang ni cuba kamu lihat dekat muka surat. Cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh satu lagi lah. Okay. Cikgu bagi contoh satu lagi macam soalan. Okay, macam soalan. Okay, umpama soalan yang ringkas. Dia kalau nak susahkan kamu, dia bagi soalan bentuk penyataan. Okay, dia bagi ayat panjang-panjang. Okay, dia bagi ayat yang ada pasif. Okay, ayat pasif, ayat aktif. Okay, kemudian dia akan suruh kamu cari. Okay, so dia bagi kat sini contohlah. Q sama dengan 2V. Okay, tolak V tambah U. So, nilai untuk V dengan Q dia bagi. V sama dengan 2. Q sama dengan 4. Okay, dia suruh cari. Okay, cari. Tak tulis mana? Kat sini lah. Kat sini lah. Okay, cari U. Okay. So, sekarang ni, okay, U tu, okay, kita jadikan dia perkara rumus. Okay, ini sebenarnya tajuk untuk kamu develop kemahiran kamu, skill. Okay, kamu ada dua pilihan sebenarnya. Kamu masukkan nilai terus, okay, ataupun kamu buat cara yang ini, cari perkara rumus. Dia depend dengan soalan. Okay, apa yang dia nak. Kalau dia cakap kat sini, dia beritahu kat kamu kat sini, cari U, maksudnya dia nak tengok kamu punya skill, jadikan U perkara rumus dulu, baru masukkan nilai. Of course, kalau masuk nilai pun boleh dapat jawapan. Tapi dia tak bagi markah lah. Ni beza. Kalau dulu ada markah, dulu ada markah. Okay. Zaman sekarang tak. Okay. Kamu kena tengok baca soalan betul-betul. Okay. Bila zaman sekarang ni, dia nak tengok step. Okay. Betul-betul. Dulu tak. Dulu steps boleh pelbagai.
Okay, steps tu boleh pelbagai. So dekat sini kita kena cari U dulu sebagai perkara rumus. Baru kita cari berapa nilai U. So kita pindah-pindahkan lah. Bagi pindah sebelah jadi darab kan. Okay, kita buat Q. Okay, tolak V tambah U. Okay, kemudian sama dengan 2V. Okay, kemudian kita darabkan dalam kurungan. Okay, negatif. Dia kalau main dengan pemboleh ubah ni cikgu pening nak susun ke tak susun. Jadi cikgu tak nak susun lah. Okay, cikgu tulis terus. Tolak VQ. Okay, tambah UQ. Okay, sama dengan 2V. V ke V ke U atas tu. V betul lah. Okay, so sekarang ni kalau kita nak U, tak payah darab pun tak apa. Okay, tak payah kembangkan tak apa. Kita terbalikkan saja. So dekat sini kita Q pindah sebelah lah kan. Tolak V tambah U sama dengan 2V per Q. Okay. Kemudian nak tinggal U kan. So sekarang ni U sama dengan 2V per Q tolak V. V pindah sebelah. So sekarang U dah jadi perkara rumus. Sinilah dia dapat markah. Sini dapat markah. Okay. So kalau biasa 3 markah lah. Okay. Satu markah dia nak tengok jawapan. So kat sini baru kita masukkan nilai. So 2V apa 2 Okay. Kemudian Q apa 4. Okay, tolak 2. Okay. So U sama dengan 2 darab 2 4. 4 bagi 4 1. Okay, 1 tolak 2 jadi tolak 1. Okay. So sekarang ni okay, bila dia suruh cari U ni okay, perkara rumus. Inilah tajuk bab ni. Okay, perkara rumus. Okay, baik. Boleh faham Boleh nampak apa dia nak ni je sebenarnya. Okay, untuk tajuk ni. Sebelum ni kamu try dengan ungkapan, kemudian persamaan, okay, kemudian masukkan nilai, okay, step-step. So sekarang ni okay, cari perkara rumus. So lepas ni apa saja soalan lepas ni kamu boleh buat. Sebab apa? Sebab teknik cari perkara rumus ni lah yang paling penting. Okay, itu saja sebenarnya. Okay, kalau macam 2 mutiara, okay, contoh-contoh yang cikgu bagi tu, okay, semua guna cari perkara rumus. Okay, contoh lagi yang cikgu nak bagi. Dia kalau ada pecahan tu yang susah sikit. Okay, kamu kena tengok betul-betul. Kena hati-hati. Contoh, okay, kalau kamu lihat muka surat 49. Actually yang video 2 mutiara kamu boleh lihat sekali Yang video tu sama. Okay, tajuk sama macam ni. Cuma cikgu tak nak ulang benda yang sama lah. So kamu boleh ada 2 video. Okay, ada 2 kelas. Okay, sama juga. Okay, 2 mutiara pun cikgu pesan yang sama juga. Contohnya sekarang tengok muka surat 49. Kita nak buat soalan. Cikgu pilih F lah, F. Okay, kita pilih F. Okay, muka surat 49. Dia suruh carikan perkara rumus. Okay, dia tak suruh cari nilai. Okay, dia suruh carikan perkara rumus. Kalau punca kuasa, lawan dia jadi kuasa kan. Okay, normally soalan ni dia keluar kuasa 2 saja. Kuasa nombor 2 saja. Okay, 3 tak masuk lagi. Okay. Sebab bila dia masuk 3, dia akan masuk pelbagai nombor lain. Yang itu dah index number. Index tu dah jadi tajuk lain pula. Okay. Contohnya, kalau F dia bagi 2W. Okay. Sama dengan negatif 4. Tambah 5V. Okay. Dia suruh cari perkara rumus. Okay. Tentukan V. So sekarang ni apa saja kamu buat, last sekali satu side mesti tinggal V. Okay, satu side mesti tinggal V. Okay, so dekat sini kamu lihat nak ubah sebutan yang mana dulu.
Kita ubah yang ni dululah kan, yang ni tertinggal kan. So W tolak 4 sama dengan 5 per V. Kemudian nak tinggal V kan, pindah sebelah. So V, okay, sama dengan 2W tolak 4 sama dengan 5. Okay, so ni darabkan kurungan. So pindah balik sebelah. So V sama dengan 5, macam tadi. 2W tolak 4. So V jadi perkara rumus. Nanti W kalau dia bagi nilai, kamu masuk nilai, dapatlah nilai V. Okay. So yang dalam sains macam ni jugalah. Okay. Sebab tu yang mula-mula kalau belajar sains eksperimen, yang ini kita tentukan dulu. Okay. Yang ini kita tentukan dulu. Okay. Kemudian kita buat eksperimen, baru kita masuk nilai. Ataupun cara kedua, ada setengah eksperimen buat dulu. Okay. Dapatkan nilai dalam bentuk jadual. Dekat situ kita nampak dia punya pola. Ini yang masa form 1 kamu belajar. Tak salah cikgu lah. Cikgu tak ingat. Ke form 2 yang masa mula-mula. Bab 1. Kamu nampak dia punya pola. Bila pola, kamu boleh hasilkan ungkapan. Okay. Dari ungkapan tu, kamu boleh hasilkan satu rumusan. Okay. Rumus matematik. Okay. Ataupun rumus algebra ni. So ada, okay. Itu yang cikgu cakap dulu. Don't worry, okay. Pelbagai cara boleh dapat markah. Tapi sekarang kamu kena baca soalan betul-betul apa yang dia nak. So kat sini, V kita dah tentukan sebagai perkara rumus. Okay, kita tengok pula contoh kalau dia punca kuasa. Okay. Kalau dia punca kuasa. Okay, contohnya tadi cikgu pilih F kan. Yang mana cikgu nak? J lah, J. Okay, J. Kita terus yang J. So dia bagi dekat situ 9 R kuasa 2 punca kuasa 2 sama dengan 4S tolak 7. Dia suruh cari R sebagai perkara rumus. Okay. So last kali nak kena tinggal R sahaja. Tapi sekarang ni ada punca kuasa, ada kuasa 2. Okay. So macam mana ni? Kita pindah-pindah lah macam tadi. Okay. Cuma yang cikgu sebut lah. Okay. Kalau punca kuasa, lawan dia kuasa. Kalau kuasa, lawan dia punca kuasa kan. So sekarang ni kita pindahkan punca kuasa dulu. Okay. Kat sini kita tinggalkan 9R kuasa 2. 4S tolak 7. Okay. Kuasa 2. Pindahkan punca kuasa dulu. Okay. Kemudian nak tinggal R saja kan. So R 9. Okay. Kita pindahkan 9. R kuasa 2 sama dengan 4S tolak 7. Kuasa 2 per dengan 9. Okay. Ni kuasa 2 kan. Pindah sebelah jadi. Cikgu cakap apa tadi? Lawan dia punca kuasa kan. So R sama dengan 4S tolak 7 kuasa 2 per 9 punca kuasa. Okay, so kita dapat R sebagai perkara rumus. Okay, dia kata contohlah, okay, sambung soalan. Okay, cari R jika S sama dengan nombor mudah. Nombor apa? Nombor 2. Okay, nombor 2. S sama dengan 2. So kat sini kamu masukkanlah nilai S. 4, 2, tolak 7, kuasa 2, per 9, punca kuasa. Okay, 4 darab 2, 8. 8 tolak 7, 1. Okay, 1 per 9. 1 kuasa 2. 1 darab 1, 1. 1 per 9 punca kuasa. So sekarang sambung lagi. R sama dengan punca kuasa 1 per 9. Okay. Nombor dia pelik sikit lah. Okay. Biasanya kalau nak sambung lagi nanti, bila tekatan 45, punca kuasa 1 per 9 ni, yang ini kita tukar bentuk desimal, bentuk perpuluhan.
Sebab apa? Sebab senang tekan dekat kalkulator. Okay. Contohnya lah, okay, cikgu try tekan kat kalkulator. 1/9. Okay, 1/9. Sama dengan 0.1111. Unlimited. Okay. Infinity lah. Okay. Dia tak berhenti. So sekarang ni nak cari punca kuasa, kita ambil, kalau nombor dalam kalkulator banyak sangat, kita ambil 4 tempat perpuluhan je. So cikgu tekan punca kuasa 2, 0.1111. Okay, sama dengan 0.3333. So kat sini, bila kamu lihat, okay, R sama dengan 0.33. Habis. Nampak? Okay. Sebab tu cikgu sebut benda ni penting. Okay, kalau kamu lihat nilai R tu, nombor dia dah start pelik-pelik kan. Nombor dia dah start macam ada apa ni, perpuluhan yang terlalu kecil, terlalu besar. Okay. Ataupun pecahan, nombor pecahan yang agak pelik lah. Okay. Sampai kadang-kadang sama jugalah, besar, terlalu kecil. So kat situ, okay, itu ialah okay, yang kamu akan jumpa bila kamu buat apa-apa masa tingkatan 4, tingkatan 5 lah dalam sains. Normally dalam sains, sebab sains ada dalam geografi, masa kamu menengah rendah ni, okay, dia elaborate juga. Apa lagi? Kamu ambil elective ekonomi ke, okay, account ke, okay, kamu akan jumpa nombor yang pelik-pelik. Tapi nombor yang pelik-pelik tu nombor betul. Nombor data. Okay, nombor data. Okay, that's why sekarang ni belajar yang asas betul-betul supaya nanti bila dah okay, menengah atas kamu bersedia dengan okay, nombor data tu, okay, yang pelik-pelik tu. Contohnya COVID sekarang lah, okay, COVID sekarang kalau kamu baca ikut betul-betul, okay, yang dia cakap R0 tengok graf lah apa semua tu, kan bukannya nombor yang cantik-cantik, nombor bulat belas ke 10 ke, tak ada. Kan nombor dia nombor yang perpuluhan. Okay. Sikit saja berubah, kita dah PKP. Sikit saja berubah, PKP jadi PKPB. Okay. Sikit saja. Okay. Tapi dia data. Ni data ni cerita lain lah. Data ni form 3 kamu akan start jumpa. Alright. Okay. Ni contoh. Okay. 3. Okay. Benda yang simple. Okay. Cikgu tunjuk kat kamu. So yang dia punya conclusion dia, cari perkara rumus dulu. Okay. Ubah suai, okay, apa saja persamaan yang kamu dapat untuk cari perkara rumus dulu. Okay. Lepas tu baru kita masukkan nilai. Alright. Ada soalan? Alicia, ada soalan? Tak ada, cikgu. Boleh faham apa yang dia nak? Faham. Boleh nampak tak apa sebenarnya soalan nak? Boleh. Boleh. Okay, good. Tu je lah kot. Cikgu tak tahu nak tunjuk lain dah. Melainkan soalan yang lebih susah kot kalau cikgu tunjuk. Okay, tapi kita selesaikan yang ini dulu. Kalau cikgu yakin kamu dah okey, kita pergi kat yang lebih susah lah. Lebih susah maksudnya panjang, itu saja sebenarnya. Dia panjang dan kemudian kalau dia nak trick kamu pun, dia trick dengan nombor kuasa lah. Nombor kuasa normally dia trick. Okay, macam tadi yang mula-mula cikgu tunjuk tadi kan. Dia trick dengan negative numbers kan. So kat situ kita relax tengok. Okay, sometimes ada setengah tu kita biar dulu sampai situ. Okay, ataupun ada setengahnya kita cuba kembangkan dulu. Okay, kemudian faktorkan balik. Okay, dia tengok. Okay, macam mana soalan tu timbul atau soalan tu bagi kat kamu. Okay, so relax dan buat baik-baik. Tu je sebenarnya. Okay, untuk hari ni tu je lah kot. Okay, setengah jam. Cikgu tak nak lebih. Bukan tak nak lebih, cikgu tak tahu nak cakap lebih lagi. Okay, sebab semua dah okey dah.
Dan termasuk dengan semalam contoh, actually semalam punya contoh lagi ada panjang sikit. Okay, tapi cikgu tak terperasan nak bagi yang pendek, yang more simple. Actually sama lah, panjang dengan pendek punya soalan. Kita tengok kat cara kita buat tu. Kemudian tengok dekat point, apa yang soalan tu nak. Sama je sebenarnya. Right, itu ajalah untuk hari ni. Cikgu akan bagi exercise sekali dengan 2 mutiara. Dah habis lah bab 3. So next class kita akan masuk bab 4 lah. Bab 3 dah habis lah. Tapi bab 3 ni nak tinggal sayang pula. Sebab cikgu tak tahu sepenuhnya yang okey dengan tak okey. Kita tak tahu, kita tak jumpa kan. Cikgu tak tahu pelajar mana yang betul-betul okey, yang mana yang ada masalah. Agak susah juga. Tak apa. Kita nantilah kelas kemudian nanti kita fikirkan. Alright, itu aja untuk hari ini. Tunggu dari dalam grup untuk kehadiran, exercise, dan juga update apa-apa yang cikgu minta nanti. Itu je. Thank you. Bye-bye.